Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang berbahagia Puan Pengurusi Tabung Haji, Tuan Kulim, saya hormati tuan-tuan perempuan sekalian. Alhamdulillah, kajian kita pada petang ini dipesan saya bawakan kajian kenaan dengan sirah nabawiyah, iaitu kisah Nabi SAW. Sirah nabawiyah ataupun kisah Nabi Muhammad SAW, kehidupan baginda Nabi SAW, dia disamakan ataupun lebih kurang dia tak terlepas daripada risalah. Dalam bahasa Quran, membawa risalah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang membawa kita keluar daripada kegelapan dan masuk kepada cahaya hidayah. Jadi sebelum kita mengkaji kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, kita kena tahu apa yang berlaku ataupun situasi di semenanjung Arab ketika mana sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebab ketika mana kita mengetahui kejadian situasi negara Arab sebelum diutusnya Nabi SAW, baru boleh kita buat perbandingan di antara sebelum diutus Nabi SAW dan selepas diutusnya baginda Nabi SAW. Bangsa Arab, nama daripada Arab itu sendiri bermakna padang pasir. Sebab itulah disebut dengan Arab. Bermakna padang pasir yang tandus, gurun tandus dan bumi kering yang tiada air dan tumbuh-tumbuhan dalamnya. Sebab itulah perkataan Arab dipinjam daripada makna padang pasir ataupun gurun yang tandus. Jadi perkataan ini dinisbahkan sejak berabad silam kepada semenanjung Arab. Jadi orang Arab ketika itu ataupun orang Ajam pun dah mengetahui makna Arab itu ialah nisbah kepada alamnya. Arab bermakna alam yang tandus. Demikian juga dinisbahkan ke atas bangsa yang mendiami bumi itu, dijadikan sebagai watan, dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Maka gelaran itu disebut dengan apa? Arab. Orang yang duduk di negara Arab disebut dengan bangsa Arab ataupun orang Arab. Dan begitu juga lah ketika mana kita tengok banyak bangsa di dalam dunia ni, bangsa yang mendiami kawasan itu dinisbahkan kepada nama tempat itu sendiri. Jadi semenanjung Arab ni bersempadan dengan Laut Merah. Kalau kita nak kawasan sekitaran dia, Laut Merah dan semenanjung Sinai, kawasan Sinai di Mesir kan. Kemudian di sebelah barat, di sebelah timur pula bersempadan dengan Teluk Arab yang berkelanjutan sampai ke Laut Hindi, disebut dengan Jaziratul Arabiyah dan Jazirah Arab. Jadi makna dia Jazirah, Al-Juzur makna dia pulau. Jadi kepulauan Arab. Karena dikelilingi lautan dan padang pasir. Di belah atas padang pasir dan juga belah kanan kiri kemudian bawah tu semua bersebelahan dengan laut. Seolah-olah terputus daripada bumi lain dan sebahagian besarnya bersempadan dengan selatan negeri Iraq. Jadi atas tu sempadan dengan negeri Iraq. Di sebahagian utaranya bersempadan dengan negeri Syam. Pada beberapa perbatasan yang berlainan, keluasan padunya dianggarkan di antara 1 juta dan 1.300.000 batu persegi di keluasan Jazirah Arab ni. Jadi semenanjung Arab ni dengan kedudukan semula jadi dan geografi ataupun strategi lah dalam kawasan tu,
Dari segi posisi dalamannya, ianya dilindungi, dipenuhi dengan padang pasir tanpa tumbuhan. Jadi orang yang menyerang kawasan itu, maka susah nak masuk dalam kawasan itu. Sebab apa? Sebab di sepadan dengan Iraq, kawasan dia Arab. Kawasan dia apa? Kawasan padang pasir. Lepas tu belah kanan, kiri, belah bawah pula lautan yang terbentang luas. Jadi menjadikan seolah-olah bangsa-bangsa asing nak menjajahnya susah nak masuk. Kan? Jadi manakala situasi perbandingan dengan dunia luar pula, ia terletak di tengah-tengah beberapa benua yang terkenal di dunia lama. Ianya bersambung terus dengan kesemua, sama ada melalui darat ataupun laut. Inilah maknanya apa? Kawasan ataupun disebut dengan Jazirah Arab, Kepulauan Arab ketika itu. Kemudian suku bangsa Arab yang mendiami tanah Arab, Jazirah Arab, orang yang hidup di kawasan itu, ada disebut dengan bangsa Arab Ba'idah. Orang bangsa Arab Ba'idah ni makna dia bangsa Arab yang pertama. Arab yang pertama yang mendiami kawasan Arab ataupun disebut dengan Arab yang sudah pun pupus ataupun dah tak ada dah. Dan nama dia Arab Ba'idah. Suku-suku ini merupakan suku bangsa yang tertua, di mana data lengkap sejarah mereka telah pun tidak diperolehi, mana apa telah pupus, tak diperolehi dah. Kaum ini seperti kaum Ad. Kalau Allah tak cerita dalam Al-Quranul Karim, maka tidak diketahui kaum Samud, kaum Tusam, Judais, Amalik dan sebagainya. Jadi pokok ini telah pun pupus dan tiada meninggalkan sebarang apa-apa kesan peninggalan mereka. Kemudian disebut dengan Arab Al-Aribah. Al-Aribah ni. Jadi satu Arab, satu kaum keturunan daripada Ya'rub bin Qahtan. Sebab itulah disebut dengan apa? Arab Qahtaniyah. Mereka ini pun dinamakan juga sebagai Arab Qahtan, iaitu Arab Qahtaniyah. Dan juga Arab Musta'arabah. Inilah Arab Musta'arabah ni lah sampai lah ni ada. Dan juga Arab Aribah ni ada daripada Yaman. Jadi Arab Musta'arabah ni ialah suku Arab yang berketurunan daripada Sayyidina Ismail. Nabi Ismail AS ketika mana hijrah, ketika mana ayah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim AS membawanya dengan bunda yang Hajar hijrah ke kawasan Mekah ketika itu dalam keadaan tandus, dalam keadaan yang tak ada siapa-siapa duduk dalam tu. Maka Nabi Ibrahim AS meninggalkan isteri dan zuriatnya, keturunannya di kawasan Mekah, wadi dan kawasan lembah Mekah. Kemudian orang Arab Jurhum datang dan duduk mendiami kawasan Mekah dan mereka berkahwin Nabi Ismail dengan keturunan Jurhum. Jadi ketika mana kita bercerita pasal keturunan Jurhum ni, dia ada hubung kait dengan Yaman. Yaman ni dulu mereka ni kawasan ataupun bangsa yang bertamadun, hebat dan kekuasaannya hebat dan makmur. Disebut dengan apa nama Sabak kan. Kalau kita cerita Sabak ni, kita tahulah Ratu Sabak kan. Jadi balik kita kepada yang ketiga tadi, iaitu Arab Musta'arabah daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka ni juga dikenal sebagai Arab Adnan ataupun Adnaniyah kan. Adnaniyah. Adapun Arab Al-Aribah iaitu bangsa Qahtan, tempat asalnya ialah negeri Yaman daripada berpecah kepada beberapa kabilah yang terkenal antara dua kabilah. Jadi ketika mana mereka ni berpecah ataupun mereka ni mendiami asal di Yaman, kemudian ketika mana Yaman ni ditimpa musibah, empangan disebut dengan empangan Ma'arif. Ma'arif ni satu kawasan yang subur disebut dengan Saddul Iram kan, empangan Iram namakan. Jadi ketika mana pecahnya empangan itu, maka Arab Yaman ini keadaan dia tandus lah. Orang yang duduk di sekitar Yaman ni, maka mereka tak boleh dah duduk lah kan. Maka semua tandus, mereka pun pergilah ke Jazirah Arab. Lepas tu mereka lari kan. Mereka lari ke daerah kawasan Jazirah Arab lah, Mekah, masuk kepada
Bahrain juga termasuk. Kemudian ke atas, kemudian mereka balik ke, sebab itulah sebut Yasrib tu. Yasrib tu asal tak ada Yahudi tang tu. Jadi orang Arab Yaman duduk dalam tu, di Madinah. Jadi yang pertama ialah himyar, pecahan daripada musta'rabah tadi lah. Pecahan ini dikenal daripada Zaid Al-Jahur Al-Quda'ah As-Sakasik. Tu. Kemudian yang kedua Kahlan. Pecahan ini terkenal daripada Hamdan, Anmar dan kaum Tai. Ya dengan Hamzah Tai. Kan? Kemudian Kindah, Lukham, Zuham dan sebagainya. Inilah pecahan-pecahan daripada kaum Arab Musta'rabah. Jadi ketika mana kita tengok kawasan Arab yang didiami oleh puak dan suku bangsa ini, maka mereka bertebaranlah ke seluruh pelosok Jazirah Arab. Keturunan Kahlan ini hijrah meninggalkan negeri Yaman dan mereka bertebaran di seluruh pelosok semenanjung Arab. Keturunan Kahlan tadi. Kahlan yang kedua pecahan daripada Musta'rabah ni. Sebahagian besar berpindah mereka berlaku tidak lama sebelum banjir besar melanda negeri itu. Iaitu ketika mana rosak dan pecahnya Saddul Iram, iaitu satu empangan yang bernama Iram. Sebab itulah ketika mana empangan ini disebut dengan empangan yang dah lama dah dibina, 1000 tahun sebelum Masehi. Dibina oleh seorang yang arkitek yang bernama Sahlaan, lupa nama tu, lebih kurang tu lah nama tu. Kan? Hinggalah empangan ini sampai ke tahap raja nama dia Umar bin Amr. Ketika mana raja last kali tu, iaitu raja Yaman, Sabak ketika tu, dia bermimpi bahawa tikus memakan batu-batu yang berada di empangan itu. Dia mimpi. Pertama sekali, mimpi dia adalah anak perempuan dia mimpi. Dia katakan kepada ayah dia, maka ayah dia bertitah, seorang raja titah, dia kata apa? Jadi semua orang Yaman masa itu diwajibkan untuk memburu tikus. Jadi depa nak buru tikus, depa belah? Depa belah kucing. Depa belah kucing. Depa belah kucing, kemudian depa arahkan kucing ni untuk memburu tikus. Maka tikus ketika itu dah pupus, dah musnah dah. Kan? Kemudian pada satu malam terjadilah hujan. Hujan dan petir. Kan? Kemudian ketika itu raja ni dia ada syak. Dia kata habis ada macam kawasan tak apa hati kan, macam dia gundah lah. Kemudian dia pergi ke satu kawasan disebut dengan Saddul Iram tadi. Kan. Wah, sejuk tu. Wah, sejuk ni saya yang tak boleh. Dia rasa macam nak getak apa dah ni. Tak apa. Dia macam getak ni. Jadi insyaAllah kita balik kepada. Jadi ketika mana waktu malam dia, raja ni dia macam hati dia macam syak kan. Dia ragu, kemudian dia tengok Saddul Iram ni, iaitu empangan tidur. Dia tengok ada tikus besar. Tikus besar ni dia bukan makan biasa tak, dia makan batu. Masya-Allah. Tikus besar ni, kemudian dia tengok tikus besar macam kambing tu, batu empangan tu dia makan. Dia makan satu-satu batu tu. Kan? Yang lekat tadi dia makan, kemudian disebabkan itulah maka retaklah binaan empangan itu, maka pecah. Kan? Maka terjadilah banjir besar. Ini kisah terjadinya pasal apa? Orang Yaman ataupun Arab Yaman, mereka lari daripada kawasan mereka sebab tak boleh duduk dah. Kawasan itu tandus sebab terjadi yang banjir. Kan? Jadi selain daripada itu timbul persaingan di antara suku Kahlan dengan Himyar. Suku Kahlan dengan Himyar.
berakhir dengan tewas pihak Kahlan, menyebabkan berhijrahnya Kahlan dan Himyar. Lepas itu pula sebab terjadi hijrah orang Yaman ni ke Jazirah Arab, tepi ke atas, ada perebutan kuasa antara suku Kahlan, Himyar, kan. Jadi mereka ni bergaduh. Bergaduh ni apa? Nak pegang kawasan lah, kan. Mereka nak berebut kawasan. Ini berdasarkan ke beberapa petanda dan kesan. Di sini dapat dibahagikan kelompok Kahlan yang berhijrah kepada 4 bahagian. Yang pertama Al-Uz. Mereka berpindah berdasarkan kepada ketua pimpinan. Mereka iaitu Imran bin Umar. Jadi kabilah ini berpindah rendah dan tak henti-henti mengirim penjelajah dan peneroka-peneroka ke seluruh negeri Yaman. Mereka tengok kawasan mana yang kita patut duduk. Mereka hantarlah wakil-wakil dia, kan. Kemudian mereka merayap ke utara. Di sini disebut tempat-tempat pernah mereka bermustautin selepas perjalanan terakhir mereka. Kaum Sa'labah bin Amru dan kabilah Uz menuju ke Hijaz, ke kawasan Arab mana Hijaz, dan tinggal di kawasan di antara Sa'labah dan Qidar. Ziqar, Sa'labah dan Ziqar. Penduduk tu setelah anak keturunan Sa'labah membesar dan gagah, mereka bergerak menuju ke Madinah. Jadi sebab itulah punca dia Madinah tu ada Arab daripada Yaman di situ. Sebab apa? Sebelum ni tak ada orang tu. Dan sebelum tu maka Arab Yaman yang berhijrah daripada kaum Sa'labah. Seterusnya mereka menetap dan bermustautin di sana. Daripada anak-anak Sa'labah inilah lahirlah Aus dan Khazraj. Sebab itulah ketika mana kita hijrah yang Nabi SAW ke Madinah, maka Nabi SAW disambut dengan kaum Aus dan Khazraj. Dua kaum ini telah pun Islam, banyak Islam sebelum hijrah yang Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk hijrah ke Madinah, kan. Sebelum Nabi mendapat perintah hijrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Nabi telah pun diperkenankan untuk hijrah ke Madinah. Jadi dua kaum inilah disebut dengan daripada kaum Sa'labah tadi. Maka dua kaum Aus dan Khazraj daripada Arab, daripada bangsa Kahlan tadi. Masya-Allah. Jadi ketika mana kita tengok kawasan Madinah ni, pada asalnya Yahudi pun tak ada dalam tu. Sebab itulah ketika mana kita tengok Yahudi yang datang kepada Madinah ni, asalnya mereka pendatang satu puak je. Selepas Nabi SAW hijrah ni, ketika mana Nabi hijrah ke Madinah, puak Yahudi ni 20 puak. Ramai, kan. Dalam masa yang sama, orang tempatan Aus dan Khazraj ni tetap 2 puak je, kan. Tetap 2 puak je. Yahudi dah banyak dah. Jadi dari kabilah Khuza'ah, iaitu Haris bin Amru dan anaknya, berpindah ke bahagian Hijaz, di mana mereka singgah di sepanjang di simpangan Zahran. Jadi perjalanan mereka berakhir dengan pembukaan dan penguasaan ke atas kota Mekah. Jadi kaum kabilah Khuza'ah pula, Haris bin Amru, mereka membuka kota Mekah setelah mereka membersihkan kawasan ini daripada Nasir Jurhum yang merupakan penduduk asal kota Mekah. Iaitu mereka ni. Jadi kaum Jurhum ni telah pun lama dah menduduki kota Mekah ketika tu. Sebab itulah disebutkan Arab Musta'rabah tadi, yang menikah dengan Nabi Ismail. Jadi manakala Imran bin Amru pula mengambil posisinya di Arab Oman. Seterusnya mereka bermustautin di sana dan mereka ini dikenali dengan Uz al-Oman. Ada pula kabilah Al-Laghru. Luhu bin Uz menepat di Tihamah dan mereka dikenal dengan Uz Sanu'ah ataupun Aus Sanu'ah. Kemudian suku Jafnah pula dan Amru menuju ke Syam dan mereka keturunan-keturunan dia Arab Sasaniyah yang bersempadan dengan Rum, dengan Parsi, kan, bersempadan. Kemudian kaum Lukham, Az-Zuham, Banu Tai, juga kabilah ni keluar di tempat asal mereka, kemudian menetap di kawasan-kawasan kawasan Bahrain, kan, kabilah Kindah juga, kan. Kemudian mereka bertebaran lah
di kawasan Jazirah Arab. Inilah keadaan mereka sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah itu datanglah pula satu kabilah dari Yaman. Kabilah Jurhum yang kedua lah ni. Jadi balik kita kepada cerita Mekah ketika itu. Jurhum ini singgah dan tinggal di Mekah dengan izin Hajar. Seperti mana kita tahu sebelum ni kan, ketika mana Nabi Ibrahim AS meletakkan isterinya Hajar dan Nabi Ismail di kawasan wadi lembah Mekah ni, tak ada air pun, tak ada kan, tumbuh-tumbuhan, makanan tak ada. Dan orang Arab ketika mana orang Yaman berniaga pergi ke Syam, dia lalu kawasan tu. Dia tahu dah orang tak ada kawasan tu. Tapi ketika mana pada suatu hari dia lalu kawasan Mekah ni kan, wadi tempat lembah ni, dia dapati ada seorang yang hidup di kawasan tu, iaitu seorang anak dan seorang ibu. Diceritakan mereka sebelum ini pernah tinggal di ujung kota Mekah, mengikut perjalanan ialah kan, tapi bukan di lembah Mekah tu. Mengikut apa yang dinyatakan dari riwayat Bukhari, bahawa Sayyidina Ibrahim sering menziarahi Mekah dari masa ke semasa kerana mengunjungi keluarganya yang ditinggal di situ. Tetapi tidak diketahui berapa kalikah kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim. Secara pastinya tak diketahui. Kan? Namun ada sumber juga mengatakan sebanyak 4 kali. Kan? Sebanyak 4 kali. Nabi Ibrahim AS, sebab itulah ada soalan yang itu. Pasal apa? Ada orang tanya, pasal apa 4 kali saja? Kan? Tapi 4 kali ni pun bukan makna dia apa, Nabi Ibrahim AS duduk situ sehari 2 hari duduk. Kan? Ada yang bertahun. Sebab pembinaan Kaabah tu. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut di dalam Quran bahawa Sayyidina Ibrahim pernah bermimpi sedang menyembelih anaknya. Ini ketika mana Nabi Ibrahim AS mengunjungi anak dia dan isteri dia kali yang pertama, ketika mana Nabi Ibrahim AS bermimpi menyembelih anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'azim. Setelah keduanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka Nabi Ibrahim AS menyerahkan dirinya kepada Allah dan juga anaknya Ibrahim atas mimpi, iaitu menyembelih anaknya. Letakkan anaknya, kemudian dia meletakkan iringan mukanya ke atas tumpuk tanah. Kami sifatkan Ibrahim dengan sesungguhnya azamnya bersungguh-sungguh telah menjalankan perintah kami. Wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Maka ketika mana Nabi Ibrahim berazam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Sesungguhnya kamu telah membenarkan dan menyempurnakan mimpi yang kamu lihat. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Ya Allah berikan ujian kepada Nabi Ibrahim AS, suatu bala, ujian yang nyata, dan Nabi Ibrahim AS mampu melaksanakan ujian perintah Allah tersebut. Dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar, iaitu bizibihin azim. Masya Allah. Jadi inilah suatu sifat yang hebat daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, Rasul Allah, yang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkorban menyembelih anaknya, dan dia sanggup mengorbankan anaknya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sayang, dia cinta kepada anak, tetapi Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya tadi. Kan? Dalam kitab Kejadian, As-Sifru At-Takwin menyebutkan bahawa Ismail lebih tua dari Ishak 13 tahun. Jadi Ismail ni lebih tua daripada Ishak 13 tahun. Urutan ceritanya pun menunjukkan peristiwa berlaku sebelum kelahiran Ishak. Jadi berlakunya peristiwa penyembelihan
Nabi Ismail ni selepas 13 tahun sebelum kelahiran Ishak. Kan? Karena berita kelahiran Ishak pun disebut selepas sempurnanya cerita dan perihal mengenai Nabi Ismail alaihi salam. Jadi dalam kisah yang tersebut juga menunjukkan di mana kunjungan Sayyidina Ibrahim berlaku hanya sekali, iaitu sebelum Nabi Ismail meningkat dewasa. Adapun 3 kunjungan yang lainnya itu telah pun diperihalkan oleh Bukhari dengan panjang lebar berdasarkan beberapa riwayat Al-Abbas secara marfu'. Ringkasannya ialah seketika mana Sayyidina Ismail meningkat besar, baginda mempelajari bahasa Arab dan jiran yang kabilah Jurhum. Ismail ni ketika mana dah mula remaja, dan Nabi Ismail alaihissalam dia mula mempelajari bahasa Arab daripada jiran dia Jurhum. Malah mereka tertarik dengan Ismail dan terus mereka mengahwinkan baginda dengan seorang anak gadis mereka. Jadi perkahwinan pertama Nabi Ismail alaihissalam, maka berkahwin dengan bangsa Jurhum. Setelah itu ibunya Hajar pun meninggal dunia. Dia selepas perkahwinan yang pertamanya Nabi Ismail alaihissalam dengan seorang gadis yang bangsa Jurhum tadi, jirannya, maka ibunda Nabi Ismail alaihissalam pun meninggal. Manakala Sayyidina Ibrahim teringat hendak menjarahi anaknya. Ini kali yang kedua. Maka baginda pun tiba di Mekah setelah Ismail berumah tangga. Berkebetulan di mana pada masa itu Sayyidina Ismail tidak ada di rumah. Ni cerita ni masyhur ni. Kan, masyhur cerita ni. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam tiba di rumah anak dia, Nabi Ismail tak ada, kan, berburu. Maka si bapa pun bertanya kepada isterinya. Isteri tanpa mengetahui itu adalah ayahnya. Jadi, bagaimana Ismail dan bagaimana keadaan penghidupan mereka? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tanya, bagaimana keadaan kamu? Dan bagaimana Ismail? Lantas beliau menjawab dan mengadu hal kesempitan hidup. Dia kata apa? Kami hidup dalam keadaan miskin, kan? Dalam keadaan yang kekurangan. Lalu Ibrahim pun berpesan kepada isterinya dan anaknya itu meminta supaya Sayyidina Ismail, kalau suami kamu balik sekali lagi, tukar ambang pintu. Itu je pesan dia. Jadi sekembalinya Ismail ke rumah isterinya pun menceritakan. Jadi Nabi Ismail pun balik daripada berburu dan isteri pun cerita. Dia kata pada seorang datang ke rumah kita, orang tua, kemudian dia berpesan menukarkan ambang pintu. Maka fahamlah Sayyidina Ismail dan bahawa yang datang adalah ayahnya. Lalu baginda pun menceraikan isterinya. Itu kemudian baginda berkahwin lagi dengan gadis yang lain, iaitu puteri Mudad bin Amru, iaitu pembesar Jurhum, ketua Jurhum, iaitu Mudad bin Amru, dan ketua mereka. Selepas perkahwinan kedua ini, tidak berapa lama Ibrahim pun datang. Sayyidina Ibrahim datang balik menziarahi. Pun sama juga, tidak ditemui Nabi Ismail alaihissalam di rumah. Namun si bapa ni tanya macam soalan yang pertama dulu kepada isteri Nabi Ismail, kan, apa yang berlaku, bagaimana keadaan kamu, kan? Maka si bapa sempat berpesan kepada Ismail melalui isterinya supaya baginda mengemaskan ambang pintunya. Sebab jawapan isteri dia kata, alhamdulillah, kehidupan kami cukup, hidup kami selesa, kan? Jadi Sayyidina Ibrahim berundur pulang dan dia berpesan agar mengemaskan dan mengekalkan ambang pintunya. Kemudian dia balik ke Palestin setelah bertanya khabar mengenai hal keadaan penghidupan rumah tangga Nabi Ismail dengan isterinya. Sayyidina Ismail menjawab dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas rahmatnya. Ketika mana Nabi Ismail balik dan diceritakan oleh isterinya, ada orang tua datang dan dia berpesan mengemaskan dan mengekalkan ambang pintunya, maka Nabi Ismail berkata alhamdulillah, kan? Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kunjungan kali ketiga dalam siri lawatan melihat anaknya itu, Sayyidina Ibrahim sampai ketika Sayyidina Ismail sedang menajamkan seliginya di bawah bayangan berhampiran perigi Zamzam. Ini kunjungan kali ketiga ni, ataupun keempat lah, kan, selepas kunjungan yang pertama dalam menyembelih tu. Sebaik sahaja baginda ternampak ayahnya Ibrahim, baginda segera bangun menyambut kedatangan ayahnya sebagaimana yang sewajarnya. Masya Allah, selepas dia tengok, dia nampak dan ayahnya, maka dia pun berlari. Dilakukan
oleh anak terhadap ayah kesayangannya. Dah lama tak berjumpa dah, kan? Jadi pertemuan mereka di kali ini sebenarnya setelah beberapa lama mereka berpisah. Jarang sangat si ayah dapat menahan sabar terhadap anaknya yang tercinta, dan si anak pula yang baik lagi soleh tidak terkira peri gembira bertemu dengan ayahnya yang dikasihinya. Dalam tempoh ini si ayah dan si anak, kan, dua-dua seorang nabi ni, kan, membangunkan Kaabah dan menegakkan tonggak asasnya. Maka inilah kali yang keempat Nabi Ibrahim AS bertemu dengan Nabi Ismail membina Kaabah. Kemudian Ibrahim AS pun memberitahu kepada sekalian manusia tentang ibadah haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita tengok al-asar ataupun sebuah kesan hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa mengikut perintah Allah dan tidak soal. Sebab itulah sebenarnya iman. Iman ni dia tak sama dengan disebut dengan maddi. Kalau iman ketika mana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan buat tanpa persoalkan. Seperti mana kita tengok gambaran kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS ketika mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anak dia, dia sembelih. Tiada mempersoalkan buat apa disembelih. Itu apa sebab dia, kan? Dan begitu jugalah kita ketika mana mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dapat perintah kita sembahyang, contoh dia, tidak dipersoalkan. Itu apa sembahyang? Ada manfaat dia ke tak? Ketika mana diperintahkan puasa, maka tak disoal, buat apa puasa? Ada manfaat ke tidak? Ini sebuah iman. Sami'na wa ata'na. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengurniakan 12 orang anak lelaki Nabi Ismail. Kan? Jadi daripada 12 anak inilah, maka keturunan inilah disebut dengan keturunan orang Arab. Kan? Musta'rabah tadi, iaitu Nabi atau Banulat, Banalut, Qidar, ataupun Abbail, Musam, Musma, Ad-Duma, Misha, Midad, Yatma, Yasur, Nafis dan Qidaman. Dari 12 orang anak ni berkembang menjadi 12 kabilah. 12 anak ni jadi berkembang kepada 12 kabilah. Kesemua mereka ini menetap di Mekah. Jalan hidup mereka kebanyakannya ialah berniaga daripada Yaman ke negeri Syam. Yaman atau tak Yaman ke Syam Yaman itulah, dan Mesir. Jadi mereka duduk dalam kawasan Mekah. Kemudian daripada kabilah-kabilah ini pula bertebaranlah keturunannya ke seluruh pelosok semenanjung Arab, malah melimpah keluar. Suasana kehidupan mereka kesemua ditelan masa tanpa sejarah lanjut kecuali keturunan Nabit dan Qaidar saja. Inilah yang diketahui. Lepas tu yang baki tu, yang 9 tu tidak ada diketahui. Di tamadun bangsa Anbat berkembang pesat di utara Hijaz. Jadi bangsa Anbat ni berkembang pesat di utara Hijaz. Mereka telah berjaya menegak sebuah kerajaan, membangun sebuah kerajaan. Dah nak habis dah ni, kan? 4.20 kan? Okey, sikit lagi. Kan? Habis dah. No? Jadi insya-Allah masa kita 4.20 kan? Jadi insya-Allah kita tutuplah. Jadi inilah satu kisah cerita bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan susur jalur ini akan kita sambungkan dengan salasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada Nabi Ismail alaihi salam, insya-Allah. Jadi inilah satu pertemuan sulung kita dalam dalam kisah kenaan dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bawakan daripada kitab Rahiqil Maktum, kan? Insya-Allah moga Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengenal kisah Nabi kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita. Jadi inilah yang dituntut oleh iman, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihimpunkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.